Cukup beberapa orang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So hari ni hari Jumaat, 2 hari bulan 2. Okey, dah masuk bulan 2 dah. Kita terlalu cepat, bulan 1 dah habis. So now dah bulan 2. Okey, kalau you guys tengok dekat skrin ketika ni, ini adalah saya punya template untuk saya beranalisa menggunakan 4 time frame. Kalau you guys berada di dalam saya punya support group, um, apa ni memang saya akan menggunakan ni dan saya uh, apa ni kita mengikut SOP yang telah tak mari pula petang-petang. Saya jarang buat sebenarnya waktu petang. Biasa waktu pagi je, waktu pagi ataupun waktu malam. Okey. So kalau anda ada sebarang persoalan anda boleh bertanya. Kalau tak ada kita teruskan ya. Alright. So kita tengok dulu sebelah kiri daily USD index This one is USD index. So kalau tengok di sini daily dia bermain-main dan berlega-lega bermain-main dan berlega-lega di MA 510 low. Maknanya dia berada di zon terendah lah pada hari ini. Okay, sepanjang hari ini dah 3 hari dia berada di zon terendah. 2 hari lepas di zon terendah, dia naik zon tertinggi dan sekarang berada di zon terendah. Adakah zon terendah ini akan naik ke atas ataupun akan meneruskan perjalanan ke bawah? So this one itu persoalan yang kita perlu tanyalah pada diri kita. Sekejap ya. Saya nak hide dah. Okay. So okay. Saya punya video. Alright. So adakah dia berada di zon terendah seterusnya? That's why kita kena double check di lower time frame. So lower time frame kalau daily, okay, dan second time frame dia adalah H4. Okay. Untuk pergerakan ini meneruskan perjalanan sehingga ke bawah, okay. Okay, perjalanan hingga ke bawah ni dia memerlukan momentum yang berterusan di time frame H4. Okay, so di time frame H4 ni ada, kalau saya besarkan sikit, nampak dia dah ada momentum dan dia naik tidak ada momentum buy. Sebaliknya hari ini dia tidak ada momentum yang berterusan lah. Okay, so pada saya kalau dia terus buat momentum untuk turun ke bawah, maknanya dia akan mencari perjalanan di daily tersebut. Perjalanan di daily di bottom BB. Bottom BB di daily adalah re-entry buy di weekly. Nampak tak? Nampak tak? Zone re-entry buy di weekly. Okay, so adakah dia akan membuat perjalanan ke bawah? Kalau ikutkan daripada H4, di sini dah ada momentum sell. Okay, tidak ada momentum buy lagi. So momentum sell ini mematikan momentum buy ini. So maknanya kita boleh jangkakan yang memang market akan bergerak turun ke bawah untuk news pada malam ni. Okay, saya jangkakan macam tu. Cumanya di keadaan di H4 ketika ini, alright, masih dalam keadaan market hilang volume buy. Okay, kalau dia ada momentum sell, so maknanya dia akan buat penerjunan yang seterusnya lah. Okay, so kita tengok di H1. Okay, di H1 pun ketika ni masih ada market hilang volume. Biasalah sebelum news, dia sebelum nak buat market direction, so dia dalam keadaan sideways. Okay, top BB, mid BB pun dah cross oleh EMA. Okay, cuma top BB masih belum sampai di EMA 50. So kejatuhan masih ada. Alright, so pada saya kita tengok reaction news pada malam ni. Seandainya news, okay, kejap kita tengok news ketika ni. Kejap, kita try tengok news kejap. Saya cari skrin saya. Okay, kejap. Dekat Zoom ni kot. Okey, kalau tengok news pada malam ni, apa jangkaan lah apa jangkaan NFP pada malam ni. Sekejap, saya masih filter. Saya suka yang merah je sebenarnya. Okey, apply filter. So, kejap. Okey, anda nampak skrin saya ni Okey. Alright, kalau ikutkan news pada malam ni ada dua, NFP, Non-Farm Employment. Dulu panggil Non-Farm Payroll, so sekarang dia tukar NFEC lah. So NFP lah basically. Nampak tak? Dia punya target adalah lemah.
dan unemployment rate pun meningkat. So kalau unemployment rate ni tinggi, maksudnya orang yang tidak bekerja tu banyak. So bila banyak, so orang yang nak spend USD tu akan kurang lah. So kita jangkakan kalau ikutkan based on these two news, antara previous dan forecast, dia forecast ni adalah lebih rendah daripada yang sebelum ni. Yang ni lebih rendah dan yang ni lebih tinggi. Maksudnya pergerakan USD akan melemah lah. However, walau bagaimanapun, kita perlu menunggu actual data ni. So kalau actual data ni keluar melebihi daripada yang 187 ni, maksudnya USD akan strong. Kalau ini data unemployment rate ni pula keluar lebih rendah daripada dia punya forecast, so USD akan strong. Alright. Tapi kalau keluar yang ini lebih rendah, okay, daripada forecast, dan ini pun lebih rendah daripada forecast, maksudnya bagus kan? So dia akan sideways. Kan? Kalau ini dia keluar lebih tinggi dan ini lebih rendah, maksudnya USD akan bullish sangat kuat. Tetapi secara teknikalnya, okay, kalau anda tengok secara teknikal seperti yang saya infokan tadi, alright. So ketika ni momentum set ini masih memegang lah, okay, masih memegang pergerakan untuk turun ke bawah, di mana target dia adalah di bottom BBD daily. Okay, bottom BBD daily. Sebab apa? Sebab dekat H4 ni tidak ada momentum buy. So kita boleh jangkakan yang market mungkin akan lemah, USD akan lemah turun ke bawah. So kita boleh jangkakan kalau news tu keluar, kita tahu dah okay, USD akan lemah. Macam saya tidak akan mencari sebarang entry lagi sebab dia tidak ada mengikut sistem SOP yang saya ada. Saya biar market tu berjalan dulu. Saya suka biar dia ada momentum sell di sini. Kalau di H4 ni saya jangkakan, kalau based on news yang tadi kita tengok, kita akan nampak ada momentum sell. Alright? Kita akan menjangkakan yang USD akan lemah mencari ke bawah based on news yang ada. Tetapi kita kena tunggu forecast, kena tunggu actual data nantilah. Kalau actual data tu lebih rendah menyebabkan USD lemah, okay, so maknanya jangkaan kita dia akan turun. Secara technically, pada saya, secara technically memang dia akan menurun ke bawah lah. Dia insya-Allah dia akan turun ke bawah pada saya. Okay. So apa-apa pun kita kena what we call it, kita kena tunggulah sebenarnya. Kita kena tunggu news yang akan keluar nanti. Okay. So news yang keluar tu akan memberi tahu pada kita bahawasanya yang pergerakan USD ni dalam keadaan yang lemah. Okay. So apa-apa pun kita perlu tunggulah pergerakan pada malam ni. Macam saya akan tunggu dia menjadi momentum sell dulu. Selepas ada momentum sell, kalau anda berada dalam support group saya, itu adalah setup B dan minggu depan. Kalau malam ni ada momentum sell, cantik momentum sell, so minggu depan hari Isnin kita cari re-entry sell untuk membuat short. Kita akan short lah, kita akan jual dan kita akan ambil beberapa pip sebelum kita nak tengok dia meneruskan kenaikan. Okay, so pada saya USD dalam keadaan yang agak lemah pada what we call it, pada planning lah untuk buy malam ni. Okay, news malam ni pukul 9.30. Sebab pada saya yang saya tengok secara teknikal ni, momentum sell ni, walaupun BB dia tidak ada what we call it, BB dia tidak ada, lemak, asal dia terconteng-conteng. Aduh, kejap saya allow participant unmute. Kejap okay, tak apalah. Alright. So pada saya dia memang dalam keadaan lemah, cuma ialah momentum ni cantik kalau dia ada what we call it, dengan BB yang kembang lah. So ni pun ada kembang sikit tetapi dia dalam keadaan 50. Dia kembang ni bentuk dia macam ni . Ni dia mencapah naik ke atas, ni mencapah ke bawah. So kekuatan ada. So basically ni dalam keadaan yang 50-50. Okay. So kalau kita tengok di daily pun pergerakan dia okay, pergerakan di daily pun what we call it, ada momentum dan ada zone re-entry buy lah di sini. Tapi di H4 masih dalam keadaan momentum sell.
Okay, so kita tengok reaction pada malam ni bagaimana news yang akan keluar. Alright. Secara technically, okay, untuk daily ni dah ada momentum mematikan momentum sell ni, nampak tak? Okay, so berkemungkinan dia boleh pacak terus ke atas. It depend pada news sebenarnya, news pada malam ni nanti. Okay, so seperti yang saya cakap, anda boleh ulangkan balik video saya, nanti saya post di dalam saya punya Facebook, dalam YouTube. Anda boleh tengok dekat YouTube Nizak Pawan. Okay, secara teknikal dan news, news yang dia jangka, okay, saya summary dulu sekejap. News yang saya jangka, bukan, news yang kita, what we call it, yang kita tengok adalah, okay, ini ini saya dah share. Okay, news, kalau kita tengok, jangkaan fokus lebih rendah daripada previous, maknanya USD akan lemah, dan unemployment rate ni untuk NFP yang lebih lemah, dan unemployment rate lebih tinggi. So maknanya USD dalam keadaan yang lemah lah. Cuma kita perlu tunggu actual dalam pukul 9.30 nanti. Alright. So secara news fundamental dia menunjukkan dia lemah. Okay. Dan secara teknikal pula, okay, secara teknikalnya kalau kita tengok chart, saya buka di H4, dia ada momentum sell di sini. Cuma di sini ada market hilang volume lah, buy, tapi belum habis lagi, ada 194 minit dalam pukul 10. So ni pukul 10 sekejap, lebih kurang lah, dalam pukul 10 nanti baru dia akan tutup kita punya apa nama market candle tersebut. So pada saya, technically dengan fundamental support each other, menyebabkan kata USD akan melemah lah. So bila USD melemah, buka semua major pair. Okay, ini adalah slide saya untuk semua sekali major pair yang ada. Okay, kalau anda tengok di AUD pun dalam keadaan yang lemah. Dia dalam keadaan 50, ni daily, minta maaf. Di H4 ada momentum, tetapi tengok momentum ni, okay, sebenarnya dengan market hilang volume ni, memang dia lebih rendah. Okay, tetapi anda tengok perasan tak ada kat bawah ni MACD. MACD ni dalam keadaan divergence. So saya jangkakan divergence ni macam mana? Bila price turun, bila price menurun, okay, tetapi momentum indicator kata naik. So ini adalah menunjukkan divergence lah. So basically bila dia ada divergence, maksudnya berkemungkinan dia akan membuat kenaikan lah. Di sini pun ada candle arah kukuh, dan saya percaya yang semua yang USD di depan akan mengukuh lah. NZD pun sama. Okay. Alright. EU, nampak EU ni. EU dia akan reflect yang sangat, orang panggil apa, correlation dengan USD index ni, dia lebih kurang dalam 90% tau. So apa terjadi pada USD index, EU akan react. Sebab tu kalau anda tengok EU ni, dia sama macam USD index ni, nampak? Lebih kurang sama lah dia punya chart tu. Okay, so itu pergerakan dia. Kejap lagi. Alright, so EU pun naik. Kalau anda tengok GBP pun masih ada momentum, belum ada momentum sell. So USD index, nampak? Bukan USD chef dalam keadaan momentum sell. Tunggu lagi pukul 6 market akan close. UCAD 50-50. USD pun dalam keadaan, USD JPY nampak ada momentum. Okay, so pada saya secara technically, USD akan melemah pada malam ni. Apa-apa pun kita perlu menunggu news, biar market reaction, dan baru kita masuk. Macam saya tak ada setup saya ketika ni. Belum ada yang cantik untuk, kecuali H4 ni. Kejap kita tengok ni. Ni ada momentum, tapi ini tak ada momentum tau. So kalau anda tengok kat sini, ini ada re-entry sell ni. Ni which is semalam lah. Okay, tengok dekat H1 perlu ada Babema. Dia tidak ada market hilang volume, Babema dan market hilang volume. Dan M15 perlu ada pada masa tu, EMA 100 dan 200. Minta maaf, ni EMA 300. EMA 300 sesuai untuk di time frame H4 saja. Okay, nampak? Dia masih menurun. So sepatutnya semalam lagi dah kita ni, dan hari ni boleh, tetapi dia tidak datang daripada momentum. Nampak tak ni? Ini tidak datang pada momentum sell. So bila tak datang pada momentum sell, apa-apa yang ada di sini jadi Babema dan MHV
Dan EMA 15 kalau anda tengok 100 dan 200 masih di bawah, tak berapa cantik untuk anda short lah. Sebab kalau anda faham asas BBMA, perlu ada setup, perlu ada signal, baru ada setup. Dan dalam kes ni tidak ada signal, sebaliknya ada setup. So jangan masuklah pada saya. Okay, so tunggu dulu market reaction pada malam ni. Kalau USD chef ni cantik macam ni, okay, ada momentum sell, okay, so dia akan turun mencari mana bottom BB di daily, okay, which bottom BB di daily ini adalah apa? Bottom BB di daily ni adalah re-entry buy di weekly. Nampak dia berada di zone tu. Okay, so kita tunggu market react, dan sekiranya ada momentum sell, kita tunggu re-entry sell nanti. Zone dekat mana? Di sini. Bila? Hari Isnin. Sebab apa? Sebab satu hari hanya akan ada satu setup sahaja. Macam mana? Dia perlu ada calculation. Ini anda boleh belajar dengan amalan. Kelas dia akan dijalankan pada besok hari di Kedah. Siapa yang boleh join, sila PM dia. Anda boleh join dia nanti di Kedah. Saya tak sempat nak pergi ke sana. Okay? So, ada sebarang soalan sebelum saya adjourn kita punya discussion, short discussion pada hari ini? Anda boleh tulis dekat ruangan chat kalau perlu ada apa yang saya analisa. Ada? So, sebagai summary dia, USD akan melemah lah secara teknikal dan fundamental. However, kita perlu tunggu reaction actual data yang akan keluar nantilah. Okay? So, semua yang USD di depan akan melemah dan USD yang di belakang akan push forward. Tetapi untuk cross pair, so anda kena berhati-hati sikit lah cross pair ni. Itu kena tengok sedikit lah. Okay. Anda perlu tengok sedikit pergerakan dia macam mana antara cross pair. Okay, kita tengok gold sedikit. Kalau anda tengok di sini gold, nampak tak? Masih ada momentum buy di sini. Cuma dia tak kuat. So berkemungkinan dia akan cucuk kat bawah sebelum dia nak naik. Untuk anda entry di bawah ini okay, untuk gold, kalau dia datang dan turun ke bawah ni, apa yang anda perlu tengok adalah H1 perlu jadi Babema, okay, on the way dah ni nak jadi, dan pastikan, okay, pastikan di apa ni, pastikan di M15, EMA 100 dan 200 berada di atas. Nampak? 100 di atas 200. So masih lagi kuat untuk naiklah sebenarnya. Okay? Okay guys, ada sebarang, okay, ada soalan. Ada kemungkinan ke untuk go spike dulu ke bawah dulu sebelum naik? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan di mana biasanya sebelum news akan keluar 9.30, biasanya dalam 9.25 hingga 9.29 tu, biasanya dia akan spike dulu. Dia akan spike. Kalau banyak spike ke bawah, tiba-tiba news keluar, dia akan terus naik. Itu dipanggil spike lah. Kadang-kadang dia naik ke atas dulu. Kalau dia start naik ke atas, ni apa yang saya perhati. Anda perhati nanti pada malam ni. Biasanya terjadi 9.25 hingga 9.29. Kebiasaan 9.28, 9.29 dia akan jadi sebelum news betul-betul nak keluar lah. Kalau dia nak turun ke bawah, nak kata USD kuat, biasanya gold akan naik atas tu, dia akan turun ke bawah. Tetapi secara technically, pada saya akan nampak dia mungkin spike ke bawah dulu sebelum dia naik. Sebab ini masih ada momentum kenaikan ni. Nampak? Selepas ada momentum, ada re-entry. Pasal tak ni? Ada momentum, mesti ada re-entry. Ada momentum, ada re-entry. Ada momentum, insyaAllah ada re-entry. Dia akan membuat satu lagi kenaikan. Ini di H4 lah, pergerakannya di di H4. Saya suka menggunakan H4 sebab H4 dia menceritakan saya perjalanan weekly. In which perjalanan daily ni dia biasa perjalanan monthly lah. Lama sedikit. Tapi di H4 kita tahu, okay, minggu ni macam mana. Okay, apa-apa pun pada saya, sebab EMA 100, 200 dan 300 ni nampak kedudukan dia ni. EMA 100, ini EMA 50. Okay. Ini pula EMA 100. EMA 200 dan EMA 300. Semua dalam keadaannya ni. So, saya jangkakan dia spike ke bawah sebelum dia naik. Apa-apa pun kita perlu menunggu. Analisa, ya kita boleh buat analisa. Tetapi yang menentukan adalah Allah SWT dan data yang akan keluarlah. Kita hanya boleh tengok saja pergerakan tersebut. Okay. So, kalau anda nak buy pada malam ni masa news keluar,
ini adalah zone terbaik untuk anda buy di antara mid BB dengan bottom BB. Okay. Di mid BB di bottom BB ni sekiranya jadi momentum sell, itu anda kena cut the position. Maknanya kalau 1 jam, maknanya pukul 10 lah. Kalau 9.30, dia turun, lagi mungkin dia terus naik ke atas. Ini antara zon-zon yang ni. Tapi anda buy di sini, tiba-tiba market jadi momentum pada pukul 10 dan anda tahu yang anda salah. So you have to get out from the market. Okay, yep. Itu pada pandangan saya lah. Alright. So ada lagi soalan? Okey, kalau tidak ada soalan, review anda boleh tengok dekat YouTube saya nanti. Anda boleh apa nama tengok dekat Nizab Pawan. Kepada mereka yang ingin berada di dalam support group saya, anda boleh PM saya personally. Nanti saya akan bantu cari dalam Telegram saya yang menikah, ataupun boleh tengok dekat Facebook saya Nizab, M Nizab. Ada juga yang baru masuk. Minta maaf ya siapa yang baru masuk. Saya pun dah habis analisa. Okay, so in short summary, kalau tengok dekat sini, secara technically USD akan melemah. Okay, saya ulang balik, USD akan melemah berdasarkan USD index, data USD index yang ada ni. Okay, sebab ada momentum sell di sini. Kalau ada continue, kat mana dia punya target adalah bottom BBD, what we call it, di daily. Okay, nampak tak? Cuma dia, pada saya, dia agak susah. Mungkin dia main dekat sini sebelum dia nak naik. Nampak kan? Sebab ni dah ada momentum. Dah ada momentum buy. Momentum buy ni kebiasaannya mematikan momentum sell ni. Anda perasan nampak ah? So basically dia didorong sekejap, kejap lagi. Mungkin dia turun bawah dan dia terus membuat kenaikan. Pada saya USD akan menguatlah later on, tapi untuk malam ni pada saya dia dalam keadaan yang lemah lah. Okay, so good luck pada semua dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.